Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi hari ini saya buat live awal. Ini adalah sebenarnya satu pembetulan dan juga satu analisa yang lebih ringkas, lebih mantap dan lebih tepat berhubung dengan PRK Kemaman semalam. So cerita dia begini, malam semalam saya membuat satu analisa ya. Dan ianya adalah analisa kasar berdasarkan maklumat yang saya perolehi pada masa itu belum lagi dimuktamadkan lah. Maknanya jumlah undi yang diperolehi dan sebagainya belum dimuktamadkan, tetapi oleh kerana saya ada hal, jadi saya membuat live. Now, saya memetiknya daripada satu portal. Dan rupa-rupanya pada ketika ianya dilaporkan ada sedikit pembetulan yang dilakukan oleh portal tu, bermakna rujukan saya tu kurang tepat. So, secara amnya jika anda menonton live semalam dan anda masih boleh menontonnya, saya tidak akan delete. So, secara amnya ianya betul, tetapi ada sedikit masalah dengan kejituan ya. So, hari ini berdasarkan keputusan rasmi, saya akan membuat analisa amat ringkas, mudah difahami dan menjelaskan mengapa berlaku boikot besar-besarannya penyokong BN atau barisan mahupun pakatan terhadap calon UMNO. Baik, pada PRK Kemaman semalam ya, seramai 92,730 keluar mengundi berbanding dengan PRU 15 di mana 114,553 pengundi berdaftar keluar mengundi. Okey. Maknanya 21,823 pengundi yang keluar mengundi pada PRU 15 boleh dianggaplah tidak keluar mengundi kali ini. So, saya ulang, seramai 21,823 pengundi berdaftar yang keluar mengundi pada PRU 15 dianggap telah tidak keluar mengundi kali ini. Ini adalah satu anggapan yang munasabah berdasarkan data. Undi Barisan Nasional, kalau kita banding PRU 15 dengan semalam, merosot 10,757 undi. Dalam erti kata lain, kalau kita lihat berapa undi yang BN perolehi pada PRU 15 dan bandingkannya dengan undi yang diperolehi barisan kali ini, ianya mengurang sebanyak 10,757 undi. Now, pada PRU 15, Pakatan Harapan dapat 8,340 undi. Okey. Now, sekarang Pakatan dengan barisan sudah kawan. So, of course, Pakatan tidak bertanding kali ini. Tetapi memandangkan mereka kawan, jadi 8,340 undi ini seharusnya pergi kepada siapa? Kepada Barisan Nasional. Jadi, jika kita jumlahkan pengurangan undi kepada calon UMNO dan juga kalau dengan jumlah yang mengundi pakatan pada PRU 15, maknanya Barisan Nasional ataupun UMNO telah rugi 19,097 undi. Kira 19,000 lah. So 19,000 undi yang BN rugi ni datang mana dia pergi? Okey. Kalau kita banding prestasi Perikatan Nasional pada PRU 15 dengan semalam di Kemaman, ianya hampir sama. Keputusannya hampir sama. Maknanya kekuatan Perikatan Nasional kekal sama. So ini bermakna 19,097 undi yang BN atau Barisan Nasional rugi tu berkebarangkalian tinggi adalah berkait dengan 21,823 pengundi yang tidak keluar mengundi. Maknanya bukan hanya kekuatan perikatan tidak berubah, penyokong Barisan Nasional
ramai memilih untuk duduk di rumah. Dalam erti kata lain, atau dengan cara penyampaian yang lain, 27.9% ya, Melayu Islam yang pada PRU 15 masih mengundi calon UMNO di Kemaman, kali ini duduk di rumah. Dan semua penyokong Pakatan Harapan yang dulu pada PRU 15 sokong Pakatan Harapan, kali ini duduk di rumah. Faham tak? Maknanya UMNO menerima boikot 27% tambahan ya. Pada PRU 15 pun dia dah kena teruk ya. Calon pada perikatan pada PRU 15 tu menang besar ya. Majoriti 27,000. Kali ini lagi besar, 37,000. Dulu pun UMNO dah kena teruk. Kali ini 27% Melayu Islam yang dulu keluar undi UMNO di Kemaman tidak keluar mengundi, boikot. Maknanya UMNO yang dah teruk dulu makin teruk. Dan dia kerjasama dengan Pakatan Harapan. Jadi Pakatan patut bantu dia. Semua pengundi Pakatan Harapan duduk rumah. So UMNO kena jadi mangsa boikot besar-besaran. Kerjasama PH-BN tidak direstui, bukan hanya oleh penyokong Barisan Nasional tetapi penyokong Pakatan Harapan ya. Dan jangan lupa ya, Perdana Menteri keluar mengundi bertungkus lumus, berkempen bertungkus lumus, tapi mereka duduk rumah. I don't care. Lebih kurang macam I don't care. PM datang sekalipun kita duduk rumah ha? So inilah situasinya. Dan kekuatan perikatan tidak berubah walau sedikit pun, dan penyokong setianya tetap keluar mengundi. Dan ini konsisten dengan pilihan raya 6 negeri di mana ya, tidak ada sumbangan PH kepada calon barisan, tidak ada sumbangan barisan kepada calon PH, dan penurunan mendadak sokongan Melayu Islam terhadap barisan dan PKR dan Amanah di pilihan raya 6 negeri, dan juga PRK yang telah berlangsung. So inilah kesimpulan yang tepat, ringkas, padat untuk PRK Kemaman. Semalam ada kesilapannya, saya mengaku, sebab masa tu mereka tengah buat kiraan dan sebagainya. Kemudian ada satu portal yang saya petik, dia buat kesilapan dalam perangkaan. Bila ada kesilapan kecil dalam perangkaan, ada satu rumusan yang saya buat semalam yang boleh diterima pakai tapi tidak begitu tepat. Walau bagaimanapun saya tidak memadamnya lah. Anda boleh rujuk lah live semalam, sebab ada banyak benda lain yang saya cerita. So bagi saya ini adalah referendum. Dan referendum ni menunjukkan, kalau kita jumlahkan, kira dah, kalau Kemaman, pilihan raya 6 negeri, PRK, kira dah berjuta rakyat sudah mengundi. Kira ianya menunjukkan dua perkara. Satu, tidak ada peralihan, tidak ada impak BN. BN tidak membantu PH, PH tidak membantu BN, malah kedua-duanya makin mudarat. Dan yang kedua, prestasi makin merosot, iaitu parti-parti berteraskan kepimpinan Melayu Islam dalam PH dan juga dalam Barisan Nasional, iaitu UMNO, PKR dan Amanah. So apakah langkah yang akan diambil oleh barisan? Saya tidak fikir barisan boleh melakukan apa-apa untuk mengubati situasi ini, melainkan menerima hakikat bahawa mereka tidak dapat sokongan berkait dengan kerjasama PH-BN. Apa langkah PH kali ini? Saya tidak tahu. That is for them to decide. Melainkan kerjasama dengan UMNO hanya memudaratkan mereka. Adakah Pakatan akan terima hakikat bahawa kehadiran PM Perdana Menteri
kempen Perdana Menteri memburukkan keadaan bukan membaikkan keadaan, itu terpulang kepada mereka. I think it's time the PM faces reality daripada terus lemas dalam halusinasi. Sekalipun dia nak kekal sehingga PRU16, dia perlu lihat the reality bahawa segala yang dilakukannya, tindak tanduk dia, polisi kerajaan khususnya melibatkan pembangkang dan sebagainya, dan banyak perkara persoalan yang tidak dijawab, janji yang tidak dipenuhi, propaganda yang dimainkan, semuanya gagal. It's time PM buka mata dan pijak bumi dan mengubah gaya pentadbiran beliau. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.